Halo, apa khabar? Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya ingin memberi sedikit panduan ataupun nasihat untuk bagaimanakah cara kita, apakah ciri-ciri yang kita harus lihat jika kita perlu membeli komputer, uh, terutama sekali di ketika sekarang ni di mana banyak di antara kita yang bekerja tapi telah diarahkan untuk bekerja di rumah disebabkan oleh situasi COVID-19 virus, Movement Control Order. So, kerajaan, badan kerajaan, syarikat swasta dan sebagainya, kebanyakannya di sekarang ni disuruh digalakkan bekerja dari rumah jika perlu. Okay. Dan jika bekerja dari rumah, kita perlu menghubungi pejabat menggunakan Zoom ataupun Skype. So, siapa yang tak ada komputer tu, kita pun ingin cuba membeli komputer jika perlu. Tetapi jika kita pergi ke kedai pusat komputer ataupun kita tengok online, bermacam-macam brand, bermacam-macam harga, bermacam-macam ciri dan kriteria yang kadang-kadang kita rasa lost. Kita tak tahu apa yang kita nak beli. Kita tak tahu sama ada komputer ini cukup tak untuk memenuhi keperluan kita. Mungkin kita beli hanya untuk menggunakan Zoom, video conferencing ataupun Skype. Tapi takkan harga sampai RM4,000, RM5,000, RM6,000 pun ada. So, harga-harga ni sangat berbeza daripada yang tinggi hingga kepada yang murah. Kita boleh dapat harga yang RM1,000 lebih, RM1,300 hingga ke RM5,000. So, apa ciri-ciri yang kita nak tengok jika kita nak beli komputer-komputer tersebut? Okey, saya cuba beri sedikit panduan, huraikan panduan di sini. Tetapi saya ingin buat disclaimer yang panduan ini mungkin tidaklah boleh dianggap sebagai lengkap ataupun 100% garanti. So, saya tak mahu nanti kalau tuan-puan beli komputer dan bila didapati komputer itu tidak memberi apa yang sepatutnya kita tuan-puan inginkan dan tuan-puan tidak bersetuju dengan apa yang saya beri panduan ya. So, saya cuba memberi panduan yang seberapa baik boleh mengikut pengalaman saya dan juga saya banyak terdedah kepada industri komputer, jual beli komputer ya. Okey. So, kita tengok kriteria yang antara kriteria lah bagi saya yang kita bila ingin membeli komputer peribadi, personal komputer ataupun notebook, ada lebih kurang 8 kriteria utama bagi saya. Kita go through this list. Lebih kurang bagi saya aturan tu bagi saya agak penting juga, tetapi kadang-kadang ada juga pengguna yang mementingkan macam item nombor 6, waranti dan support. Dia mahu dapat jawapan segera jika ada masalah. Itu lebih bergantung kepada, saya rasa, jenama komputer tersebut ataupun syarikat pengeluar, sama ada waranti atau supportnya bagus, servisnya bagus ataupun tidak sangat tidak tidak sampai kepada tahap apa yang tuan-puan anggapkan. Okey. Itu contohlah bagi saya nombor 6 tu. Mungkin
bagi saya itu penting juga, tapi bagi saya low priority, lebih kepada bila kriteria untuk membeli, lebih kepada hardware, teknologi, uh, memory dan sebagainya. Sebab waranti dan support ni kadang-kadang dia punya elemen yang dimasukkan ke dalam harga akhir tidak substantial lah, tidak banyak. Okey. Okay, bagi saya reka bentuk itu amat perlu. Okey, reka bentuk ialah apa sebenarnya tujuan kita beli komputer ni. Komputer ni ada 3 reka bentuk utama, iaitu komputer meja ataupun PC. Okey. Dan 2 komputer riba ataupun laptop, dan yang ketiga tablet. Komputer meja ni dulu amat popular, di mana banyak digunakan di pejabat, cyber cafe, common space. Tetapi sekarang saya lihat, saya perhatikan mass market lebih gemar menggunakan notebook sebab ia mudah alih, ya, senang. Dulu pada satu ketika notebook ni harganya agak lebih sedikit daripada harga desktop. Tapi sekarang saya rasa sudah agak sama ataupun kemungkinan lebih murah sebab desktop sudah kurang popular sekarang. Okay. Dan yang ketiga ialah tablet. Tablet ni macam iPad, Galaxy, dia lebih kepada antara komputer dan mobile phone. Macam contoh paling terang ialah iPad. Dia tak ada keyboard. Tablet ni biasanya banyak digunakan untuk macam kafe, kaunter, untuk kita letak kat dapur nak memasak, ya. Kadang-kadang untuk kanak-kanak kecil, dia suka main game ataupun browsing, kita tak nak bagilah notebook ataupun komputer di mana banyak benda yang dia kena pegang, keyboard, power source. Macam tablet mudah saja, ya. So okey, itu lebih kurang reka bentuk. So 3 reka bentuk utama, ya. Kemudian prosesor. Prosesor ni di pasaran sekarang 2 syarikat gergasi yang telah menakluki dunia komputer adalah Intel dan AMD. Intel, AMD. Tetapi kepopularitian Intel adalah lebih daripada AMD. Sebab itu AMD harganya agak lebih murah sedikit daripada Intel. Sebab bagi saya teknologinya kedua-duanya sama. Tidak banyak beza. Cuma bagi pendapat peribadi saya, is more on marketing dan inovasi. Intel lebih banyak membuat marketing dan inovasi, melancarkan produk-produk lebih banyak. Jadi itu sebab dia lebih popular. Okey, prosesor yang paling tinggi ini adalah penggunaan lebih kurang komputer biasa untuk pengguna-pengguna awam. Saya tak masukkan yang prosesor yang lebih canggih untuk macam superkomputer, komputer yang digunakan untuk simulasi penyakit, untuk space exploration, semua tu yang di komputer yang besar-besar macam IBM, mainframe, semua itu tak. Ini lebih kepada penggunaan ARM, ya. Okey. Okey, kita tengok Intel Core X ni lebih kurang yang paling tinggi dalam prosesor penggunaan ARM, tapi sesuai untuk digunakan, kita tengok ni more high end lah, macam kita nak gunakan untuk reka bentuk space shuttle, untuk saintis-saintis di NASA melihat Hubble teleskop. Itu memang high end lah, harga pun mahal lah, jarang lah pengguna-pengguna membeli tu. Okay, and then Intel iCore. Intel iCore ni pun kira dipanggil high end juga.
more macam untuk server-server di dalam pejabat lah yang untuk memproses data-data pejabat yang besar, data-data big corporation, data-data syarikat yang besar hanya diletakkan di dalam bilik komputer khas, ya. Okey, lepas tu dia turut diikuti dengan Intel Core i7. Intel Core i7 ni pun high end. Penggunaannya banyak lebih kepada untuk macam AutoCAD, scientific, engineering, analysis science, also dan juga gamers. Gamers selalu game ni memerlukan kuasa processing yang power, yang kuat banyak sebab grafik is a demanding activity lah, demanding activity penggunaan komputer. So memang diorang selalu pakai high end sebab perlu laju, ya. Okey. Dan diikuti dengan Intel Core i5. Bagi saya ini Intel Core i5 ni yang average penggunaan dan digunakan oleh kebanyakan orang sekarang i5 teknologi. AMD Ryzen 5, Intel Core i5. Banyak digunakan tetapi still lagi consider medium end lah, bukan high end lagi, medium end. Dia macam programmer banyak pakai ini sebab memerlukan banyak computational power. Contoh lagi macam engineering student, accountant perlukan i5 untuk melakukan banyak perkiraan, accounting thing, So yang akhir sekali dalam range ni ialah i3. Okay, i3 ini lebih kurang normal lah, yang biasa digunakan kebanyakan untuk pekerja pejabat yang hanya menggunakan word processing, menggunakan Microsoft Word, menggunakan Excel, PowerPoint, slide, dan yang pelajar banyak menggunakan komputer ini untuk buat projek, buat portfolio, gunakan word processing, suruh rumah gunakan untuk buat resepi, memasak, browse internet. Kebanyakan sekarang jika kita tidak menggunakan untuk tugasan tersebut, biasanya kita hanya gunakan untuk melayari internet. Just untuk melayari internet bagi saya i3 ni dah cukup. Dan juga yang mana jika sekarang ni terpaksa membanyakkan guna Zoom, bagi saya i3 ni sudah cukup, ataupun Ryzen 3 ni, AMD Ryzen 3 sudah cukup. Tak perlulah i-Core, i5 semua ni. Kalau nak Zoom saja, nak browse internet, nak pakai Microsoft Word, bagi pendapat saya ini sudah cukup. Okay. Kecuali lah kita pelajar engineering, kita nak menggunakan banyak engineering calculation, banyak programming. Okay. Itu pendapat saya. Okay. Kriteria seterusnya adalah memory. Memory ataupun RAM, Random Access Memory. Okay. Memory ni bagi saya adalah salah satu elemen yang penting dalam komputer selepas prosesor, di mana ia merupakan lagi tinggi memory, lagi laju komputer. Okay. Dia macam nak cakap apa? Kalau umpama kereta, prosesor tu adalah enjin. Intel i5 tu semua enjin, lagi power, lagi laju kan. Memory ni lagi macam lagi besar tayar, lagi laju lah kau Tapi lagi tinggi, lagi RAM, lagi laju. Okay. So ia dan benda ni lagi macam ikut ranking lah. Kalau lagi tinggi prosesor tadi memang akan lagi mahal. RAM pun lagi tinggi lagi mahal. Okay. Untuk pengguna biasa bagi saya kalau 4 GB RAM ni sudah memadai untuk pakai Zoom. Untuk pakai Zoom, untuk pakai word processor, untuk browsing, internet browser. Saya rasa tak perlulah hingga 8 GB.
4 gig cukup. Tapi kadang-kadang kita browse ni, kita tengok YouTube je saja. Bukanlah banyak sangat. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang kita browse tu, kita banyak browse macam saya ni ya. Tengok atas ni. Banyak dipanggil window ni, tab-tab ni. Ini pun kalau RAM kurang pun akan slow. Jadi depend juga apa proses yang kita lakukan di komputer tersebut. So macam kalau saya buka banyak tab ni, selalu kalau kita tengok YouTube, kita panggil satu window je kan. Window satu je kita buka tengok YouTube. Tapi kalau kita buka banyak atas ni dipanggil tab ni, banyak sesi internet, memang itu lagi tinggi RAM lagi baguslah, lagi prosesor lagi power lagi baguslah. Okay. So 16 kira yang boleh, kita boleh tambah, bukan limited 16, tapi ini bagi saya cakap ni semua ni adalah yang general use. Kebanyakannya di pasaran. Kebanyakannya pun 8 dengan 4 GB, 16 ni pun jarang juga di pasaran. Okay. Hard disk sekarang ni menggunakan elektronik, SSD. Dia tak pakai lagi drive, dia tak pakai pacuan cakra. Dia pakai elektronik. Dulu mungkin 10 tahun dulu memang pakai cakra. Dia pakai macam record player, ada picu dia berpusing. Tapi sekarang ni mau macam dah RAM dah, macam dah it's a solid state. Dipanggil solid state drive. Dia elektronik, semiconductor. Dia tak ada pacuan cakra lagi. Okay. Ini pun sama. Kalau kita lagi tinggi lagi saiz hard disknya, lagi lebih laju. Okey, silap. SSD ni lagi tinggi tidaklah laju. Tetapi lebih is more like storage, penyimpanan data. Ya. Penyimpanan data di dalam komputer kita. Lagi tinggi penyimpanan data tu, lagi banyak ruang di komputer kita. Contohnya kalau kita ada kita ambil gambar video, kata video perkahwinan ke, kita shoot dengan kamera kita ke phone kita untuk satu hari punya shooting, mungkin memerlukan berapa satu hari, mungkin dalam 5 gig kata. 5 gig, jadi kata kalau kita shooting tiap-tiap hari 30 hari kali 5 dah 150 gig. Kita kena simpan benda tu kita kata kita nak simpan di dalam komputer kita nak buang. So kalau 64 gig memang tak cukup lah. Tapi laju memang akan laju, sama laju dengan kita dengan 512 ni. Cuma kita nak simpanan lah, tu macam ruang rumah kita, kurang bilik dia. 512 ni banyak bilik lah, ada 500 bilik. Itu contoh yang paling senang lah nak bagi. 64 ni 64 bilik saja dalam rumah kita. So kurang tempat penyimpanan. Okay. So sesuai juga untuk masa saya cakap tadi, AutoCAD ni dia banyak simpan file-file design, file-file arkitek, file-file engineer. So dia memerlukan storage yang tinggi. Okay. Macam programmer pun begitu juga. Yang biasa-biasa pakai Zoom, pakai internet ni, semua pakai Skype ni, saya rasa 64 GB cukup ya. Kita tak banyak simpan barang, simpan benda lah, kecuali kalau kita pergi keluar tiap-tiap kali kita ambil video, kita ambil gambar, kita ambil suara, voice, dan mungkin itu kena fikir untuk dapatkan hard disk size, storage yang lebih tinggi ya. Okey, kriteria seterusnya, screen size. Screen size ni tak ada beza sangat harga. Bukanlah kita cakap selalu orang ingat lagi besar komputer tu lagi mahal. Tak semestinya. Screen size ni lagi besar mungkin sama harga dengan harga yang screen kecil daripadanya. Contoh harga 15 inci punya komputer mungkin kadang-kadang lebih murah daripada harga 13 inci. Tapi macam harga 10 inci ni selalunya akan murah lah, sebab selalunya komputer kecil ini dia akan menggunakan prosesor yang kecil.
Sebab dia tahu orang tak menggunakan komputer yang berskrin kecil ni untuk buat design arkitek, nak buat design bangunan, rabun mata. Mereka mungkin menggunakan yang lebih besar seperti 15 inci atau 13 inci. So memang selalu pembuat komputer akan selalunya membuat komputer yang skrin kecil menggunakan prosesor yang rendah, ya. Mungkin i3 ataupun sebenarnya ada lagi model-model untuk prosesor yang kecil macam Intel Core M3. Saya tak masukkan sini sebab itu lebih kepada tablet ataupun saiz yang kecil, ya. Okay. So apa pro con-nya, 15 inci memang besar lah, dapat lihat puas. Saya suka skrin besar. Tapi berat, bulky, itu saya tak suka nak masukkan dalam backpack dah bulky, sakit bahu carry. So yang ideal sekarang adalah 13 inci. Paling popular lah, banyak in the market 13 inci. Okay. Okay. Itu kriteria screen size. Okay. Seterusnya, warranty and support. Warranty and support ni ada dalam kategorinya ada dua yang berbeza, satu international, satu local. International ni selalu lebih sesuai untuk mobile worker lah yang selalu berurusan ke luar negeri. Maknanya kalau kita pergi Singapura, komputer kita rosak, katalah kita beli komputer Lenovo, kita pergi Singapura rosak, kita boleh pergi Lenovo Singapura suruh dia repair. Kalau under warranty lagi lah. Tetapi kalau local warranty saja, kata komputer Lenovo tadi kita beli di Malaysia, kita pergi England, kita pergi London ke, rosak, dah tak keluar gambar skrin, kita pergi situ, dia tak cover lah sebab local. So international ni dia akan cover lah, tetapi selalunya charge-nya akan lebih lah sikit. Warranty term tu dia akan bagi tahu sebab international dia mungkin tambah lah. Okay. So depend juga kita. Kadang-kadang ada juga jenama yang dia tak bagi international. Dia kata bagi lokal saja. Memang dia tak buat barangan itu untuk international. Jadi kalau kita suka macam komputer A tu, kita nak international juga, tapi dia kata dia tak bagi, kita terpaksalah cari brand lain yang ada international, ya. Brand. Okey, selalunya tempoh tu selalu kebanyakannya dulu 1 tahun. Tapi sekarang ni kebanyakannya dah mula 2 tahun. Dan kadang-kadang untuk kita tahan lebih lama, kita boleh beli penambahan. Sekarang ni warranty ni banyak syarikat komputer yang memberi flexi warranty. Base dia bagi setahun. Kalau kita boleh tambah, kita nak jadi 2 tahun. Kita boleh tambah lagi nak jadi 1 tahun. Kena bayarlah. Biasanya lah daripada pengalaman saya, teknologi komputer notebook ataupun komputer meja, desktop, jangka hayat dia lebih kurang 3 tahun lah, 3 tahun, 4 tahun. Kemudian teknologi baru akan masuk dan dia akan jadi obsolete. Kita panggil obsolete. Maknanya performance dia slow. Mungkin dia rosak waktu tu. Memang sekarang jangka pembuat komputer ni dia dah jangka hayat barangan dia memang lebih kurang macam itulah. Paling lama kalau elok benda tu 5 tahun. Tapi saya pernah beli satu jenama Toshiba tahan sampai 8 tahun. So tapi dah 8 tahun tu memang tak boleh guna apa pun lah. Switch on lepas tu memanglah perlahan gila. Perlahan sangat. Saya nak masuk internet pun, internet version yang lama punya, yang tak support lagi. Tak nak update internet baru tak boleh. Maknanya macam saya cakap tadi, jangka hayat tu merangkumi hardware dan software juga. So kalau kita beli tahan 20 tahun pun, sampai 20 tahun kita komputer tu berjalan lagi pun tapi tak berguna lagi, aplikasi dia tak boleh digunakan lagi pun, tak guna juga. No point. Ini adalah mungkin konspirasi pembuat komputer dengan aplikasi. Dia kata macam hukum Moore's law in term of processing power, dia infinite, dia bertambah, graf dia bertambah
meninggi macam tu, cross diagonally. Okay. So itu kriteria warranty ya. Okey, window nombor 7, window 10 install ni, bagi saya sekarang ni mungkin dah tak ada ataupun kurang, sangat sedikit yang ada juga penjual komputer yang menjual komputer tanpa Windows 10. Dia jual hardware je, maknanya kita panggil dia jual perkakasan je. Perisian tu tak ada, program tu tak ada, window tak ada. Saya rasa macam 5 hingga 10 tahun lepas banyak benda macam tu. Sebab mengapa? Sebab kadang-kadang yang beli tu pelajar. Pelajar dia kadang-kadang dia bukan pakai Windows sangat, dia pakai ada satu lagi operating system. Operating system ni adalah perisian untuk menjalankan komputer, macam software untuk menghidupkan enjin ni lah. Tanpa software operating system tu, komputer tu tak jalan. Dulu banyak masa satu ketika dulu kebanyakan pembeli komputer ni pelajar universiti, pelajar sekolah menengah. Kadang-kadang mereka tak mau pasang Windows sebab di universiti tempat mengajar mereka masang satu operating yang popular cakap Linux. Linux ni percuma. Dululah, sekarang saya rasa dah kurang lah. Kebanyakannya memang dah pakai Windows lah sekarang. Linux sudah kurang kepopularaan dia dan kebanyakan student pun dia pakai sekarang virtual, dia panggil virtual machine. Dia beli ada Windows, lepas tu kat Windows tu dia go there, dia pasang Linux. Maknanya Linux tu duduk dalam Windows. Okay. So, saya rasa ini tak ada isu sekarang. Kebanyakannya memang saya rasa 99% sekarang memang ada Windows install. Ya. Okay. Yang terakhir tu adalah jenama. Jenama ni bagi saya, kita ada banyak jenama komputer. Syarikat yang menghasilkan komputer. Tetapi, okey, bagi saya sama saja. Menurut pengalaman saya, tak ada beza sangat. Okey, tetapi sebelum kita sampai brand name biasa tu, ada dua brand utama yang di dunia ni, iaitu Apple Mac dan Microsoft Surface. Bagi saya kedua-dua brand ni agak superior lah. Dia lebih berkualiti daripada brand-brand biasa. Tetapi harganya pun lebih mahal daripada brand-brand biasa. Microsoft dengan Mac ni ya. So harga dia agak lebih sedikit daripada harga-harga HP, Dell, Lenovo, Acer, Sony ni semua. Sebab mungkin standard piawaian diorang bila buat perkakasan tu tinggi, lebih tinggi daripada yang biasa. Yang biasa ni kalau kita tengok brand HP, Lenovo, Dell, bla bla semua ni, kadang-kadang jenama tu dia memang jenama dia, tetapi mungkin dia kontrakkan kepada manufacturer lain seperti Taiwan ke ataupun di China ke yang penghilang lain untuk membuat barangan diorang, bukan kilang diorang sendiri. Itulah adanya kadang-kadang. So mungkin kilang Taiwan tu yang sama, dia buat HP, dia buat Dell juga, dia buat Lenovo juga, tapi dia chop benda tu lain. Itu memang situasi sekarang lah. Tak dinafikan Apple dengan Microsoft pun, dia mungkin buat di China, tapi kilang tu kilang Apple, kilang Microsoft. Dia ada quality control dia. Okay. Dan harga dia pun memang agak lebih mahal. So memang cuba kita tengok harga-harga perbandingan antara kriteria-kriteria yang saya dah beri tadi ya. Okey, kita buka dua site yang biasa saya selalu biasa browse site ni lah. Harvey Norman ataupun dan juga Sen Heng untuk melihat harga-harga yang ditawarkan. Okey.
Kalau kita bandingkan antara macam dua-dua kedai ni dan kita pergi ke pusat-pusat komputer seperti di Kuala Lumpur ni, Loyat, tak banyak beza. Memang sama harga dia. Tak banyak perbezaan sangat. Dan kadang-kadang sekarang pun ada kita nak beli daripada Shopee atau Lazada. Tapi macam kadang-kadang pernah berlaku Shopee, Lazada ni semua dia orang yang dalam tu kadang-kadang bukan kedai, bukan peniaga, adalah orang biasa. Orang peniaga kecil-kecilan yang menjual komputer mereka. Jadi mengikut pengalaman saya pernah kena lah. Jadi saya kurang membeli daripada memang kadang-kadang harga tu murah. Satu lagi support. Mungkin kita dah beli, kita tak tahu nak contact siapa lepas tu. Tapi macam Seng Heng ni ataupun Abinoma ni, kita tahulah nak pergi ke mana jika ada masalah kan. Kita bawa resip kita, dia cuba tolong lah. Sekurang-kurangnya dia cuba tolong. Tapi kita beli daripada Lazada, Shopee, Carousel, semua tu mudah mak itu. Bila ada masalah tu yang baru kita pening kepala lah. Kita nak contact siapa, nak contact Lazada, dia kata bukannya dia yang jual, dia punya penjual di dalam kedai tu. So itu sebab saya in relation to why saya suka syarikat yang at least ada contact point. So kita tengok harga dia berbeza-beza. Macam saya cakap tadi, Microsoft Surface ni. So harga dia memang agak mahal. 4,000. Huawei ni pun agaknya adalah antara brand yang mahal juga. Intel Core i5 je dah dekat 5,000. So kita tengok. Lalu daripada spesifikasi yang diberi secara lintas ni, kita dapat tengok macam ni, kita baca 13.9 inch i5 Windows 10. So it's 4,999. Yang ni HP Envy 360 ni i3. AR0095AU ni saya rasa ni AMD. AMD, cuba kita tengok ya. Kita boleh buka untuk detail spesifikasi. Ni yang 4,000 tadi tu. Kita tengok. Kita baca spesifikasi dia. AMD, tengok AMD Radeon Vega. Dia di samping Ryzen pun mereka ada family Radeon. Family Radeon yang saya rasa ini version behind sikit, yang terbaru tu mungkin Ryzen tadi yang cakap ya. Tapi mungkin kita tengok ini sama kategori dengan Core i5 tadi. Tapi harga dia murah sikit sebab dia AMD. Itu macam saya cakap. So kita tengok macam harga yang high end ni, kalau tuan-puan nak beli untuk macam saya cakap tadi, AutoCAD, nak buat design bangunan, gunakan high end komputer pakai untuk gaming tu boleh lah. Tapi macam kita nak beli komputer untuk Zoom ni, saya rasa ni 1,759 ni, cuba kita tengok. Ah, 1,799. Kita tengok spesifikasi dia. Processor Intel, tapi dia tak cakap version apa. So apa version dia? So macam ni pun saya kadang-kadang tak pasti sangat. Cuma kita kena pergi Asus website lah. Kita tengok lebih detail. Selalu kalau kita pergi Asus website, kita akan dapat lebih detail. Okay. Macam saya rasa yang harga yang macam ni kita tengok. Acer Aspire ni
Dia bagi spek ni Intel Core TM i3. i3 tengok macam saya bagi cakap tadi, Intel i3 kan. Prosesor i3. Tu harga dia tak adalah mahal sangat. Alamak, ni tadi ya. Tak adalah mahal sangat, dan hard disk dia pun 256 4GB RAM. Ini macam saya cakap ni cukuplah kalau kita nak pakai gunakan untuk Zoom, untuk browsing, untuk tengok, untuk internet browse, untuk tengok YouTube. Saya rasa sudah memadai. Tak perlulah beli yang mahal-mahal macam 4,300, 4,900 ya. Tengok macam kalau kita tengok Microsoft, tengok harga dia agak tinggi ya. Microsoft saya cakap tadi macam dia memang apa kita sebenarnya memang high end sikit lah. Dia harga dia lebih sebab dia adalah jenama yang kualiti dia agak tinggi. Secara peribadi pun saya percaya sebab saya juga ada menggunakan membeli Apple Mac dan juga Microsoft Surface. Dia memang tahan lebih lama. Tetapi macam saya cakap, kalau tahan lebih lama pun bila dah sampai 10 tahun tapi perisian dalam tu mula perlahan, tak boleh digunakan, sudah sudah tarikh mati, perisian tu dah tarikh mati, dah tak boleh di-upgrade lagi. Pun no point juga. Itu kita kena tengok juga memang untuk bagi saya dalam teknologi komputer ni, kalau kita nak beli untuk tahan lama tu tak perlu. Bukan tak perlu, nanti benda tu kecuali kita nak simpan barang tu sebagai bahan antik, mungkinlah. Sebab jika ia tahan sangat lama, nanti pada penghujung ketahanan tu kata 10 tahun, 20 tahun dah tak boleh digunakan langsung. Mungkin dia boleh berfungsi lagi, skrin jalan, keyboard jalan, hard disk jalan, semua jalan, tak ada rosak, tak ada lampu padam. Tapi bila kita nak buka YouTube, browser pakai Chrome tu dah outdated. Bila kita cuba upgrade Chrome tu, mungkin dia kata dah perkakasan ni tak mampu untuk upgrade. So no point. That's why saya cakap kadang-kadang banyak notebook ataupun komputer kita lihat yang banyak memang untuk pakai buang je. Kalau seelok-eloknya macam di office pun, di pengguna-pengguna pejabat pun mereka menggunakan untuk dalam 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun, kemudian akan ditukar ganti. Okey. Okey, ini Seng Heng, lebih kurang juga kita tengok harga sama. Microsoft Surface Pro tu 4,600. Tapi kita tengok harga notebook ni 2,000 lebih ni. So anggaran untuk bagi saya prosesor yang i3 atau Ryzen 3 ni dalam lebih kurang itulah 2,000 ataupun bawah 2,000 pun boleh dapat. 2,000 hingga ke 3,000. Okay. Yang i5 ni mungkin 3,000 ke 4,000. Okay. i7 ni mungkin yang tadi 7,000, 6,000. So depend, macam saya dah bagi sesuai tak untuk penggunaan ni ya. Penggunaan apa kita gunakan, perlu gunakan komputer tu. Kalau kita accountant ke, kita programmer ke, i5 okeylah. Kalau kita kena MCO ni duduk rumah, kena untuk pakai untuk Zoom. Lepas tu isteri kita nak pakai buat tengok YouTube, nak buka resepi. So saya rasa yang ni cukup dah. So saya bagi highlights tu lah. Ini pula. Ini tak nampak sangat. Saya bagi highlight hijau. Hijau safe lah. Safe. Yang sesuai lah untuk penggunaan. Memang kalau kita tengok tu memang, oh ini yang kualiti terbawah. Ya mungkin itu keperluan kita.
Kita tak perlu nak buat ramalan cuaca, kita tak perlu nak buat AutoCAD, kita bukanlah engineer ataupun arkitek. Jadi buat apa kita beli yang 7,000, 8,000, okey. Memang laju-laju, tapi bila kita tengok YouTube je, buat apa guna laju pun macam kita tengok TV kan. Kita zoom pun buat apa perlu laju, sebab kita berbicara dengan orang lain di sebelah sana menggunakan teleconferencing. Tak perlu laju benda tu. Jadi ini adalah antara kategori-kategori jika yang perlu dipikirkan, diambil kira jika kita nak membeli komputer. So saya rasa, saya harap video ni dapat membantu sekurang-kurangnya untuk kita ingin membeli komputer baru, apa kriteria yang kita nak tengok ya. Saya harap video ni dapat membantu. Jika ia membantu, harap tuan-tuan puan dapat subscribe dan like ke channel saya ya. So sehingga bertemu kembali, diucapkan bye bye.